forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Kamal Amir terhadap kenyataan Anwar Ibrahim. Saya tak nak gaduh. Dr. Mahathir minta bukti, saya bagi. Okey, saya baca sikit artikel. Perdana Menteri Anwar Ibrahim berkata dia akan memberikan bukti kepada Dr. Mahathir Mohamad berhubung dakwaan bekas Perdana Menteri itu telah mengumpul kekayaan untuk memperkayakan dirinya ketika berkuasa atau berdepan tindakan undang-undang. Okey, mari kita dengar respon daripada Datuk Kamal Amir. Nanti akhirnya kita akan komen macam biasa. Bukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, itu betul. Bila beliau dicabar oleh Dr. Mahathir, dia kata bahawa dia minta bukti. Dia terpaksa bagi bukti kerana itu yang diminta oleh Dr. Mahathir. Tapi jangan lupa saudara, apabila timbul kenyataan begitu, saya memanglah tak nak bercakap. Tapi perlu juga saya lontarkan. Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan bahawa era Tun Dr. Mahathir banyak melakukan kerosakan. Dan dia mempunyai bukti. Tunggulah bila bersapat dia di mahkamah nanti. Akan terbongkar semua. Apakah kita nak memukakan semua? Bagi saya bersetuju. Bukalah semua habis-habisan. Saya lebih suka, lebih setuju didedahkan segala kepincangan supaya generasi akan datang tidak melakukan perkara yang sama. Jangan lupa saudara, hari ini Perdana Menteri kena seret. Mantan Perdana Menteri pun kena bawa ke mahkamah juga. Artinya sudah ada proses untuk menegakkan negara hukum. Bagi saya lah, supaya pimpinan yang akan datang tidak buat sembrono. Ataupun 50 tahun yang akan datang. Paling tidak pun, generasi 50 tahun akan datang, tak boleh buat ni. Walaupun aku Perdana Menteri. Kerana ada sejarahnya negara kita ini, Perdana Menteri pun duduk di belakang jeriji besi. Ada Perdana Menteri pun dibawa ke mahkamah. Kita tak tahu apa hukumannya, terpulanglah. Ada menteri juga dibawa ke mahkamah. Dan saya melihat kadang-kadang saudara, kepimpinan hari ini dan yang lepas, bukan hari ini saudara, yang lepas. Semoga ini menjadi pengajaran kepada mereka yang berada di anjung kuasa hari ini. Pertama sekali, jangan cakap sembarangan. Jangan nak tunjuk, jangan nak gunakan idea-idea yang kadang-kadang mengikut pandangan anda. Tapi realitinya tidak boleh nak dilaksanakan. Saya bersetuju, banyak orang tanya dengan saya, bagaimana dengan harga minyak tak turun? Itu pengajaran. Supaya akan datang tak boleh nak bercakap, tak boleh berjanji berlebih-lebihan. Begitu juga apa yang dijaminkan oleh Rafizi, macam-macam dia kata. Dan menjadi pengajaran dalam pilihan raya akan datang, jangan kita percaya orang yang mengatakan nak buat itu, nak buat ini dan sebagainya, menjanjikan bulan dan bintang. Saya bersetuju, pimpinan UMNO tak ada pula menjanjikan janji bulan dan bintang. Lihatlah manifesto yang dibacakan, yang dibentangkan oleh Presiden UMNO. Kita cuma nak menyantuni rakyat. Tak lebih daripada itu. Sebab UMNO hanya untuk rakyat. Tetapi ada pimpinannya yang melakukan kebejatan, terpulanglah. Sebab negara kita negara hukum. Dalam keadaan-keadaan begini saya masih lagi tidak berpuas hati apabila adanya usaha UMNO memohon daripada tuanku, limpah kurnia tuanku. Kalau sudi nak mengampunkan, ampunkanlah. Tetapi tiba-tiba ada pula lagi, ada petition satu negara. Tak bersetuju. Jadi pertama ini untuk apa? Apakah untuk menunjukkan bahawa rakyat itu lebih berkuasa daripada agung? Apakah rakyat itu berkuasa untuk mengemudikan segala-galanya? Jadi semua kena serah pada rakyat. Itu kalau negara yang republik. Kita adalah negara hukum. Negara yang mengamalkan demokrasi berperkaan, saudara. Tuanku pun, kalau tuanku nak buat keputusan, pastinya baginda akan melihat dari sudut perlembagaan. Ini tidak. Masing-masing kita membuat andaian yang bukan-bukan. Kita cuba untuk menterjemahkan apa yang termaktub dalam perlembagaan. Siapa kita? Apakah kita ni pakar perlembagaan? Orang yang membuat perlembagaan dah tak ada. Hari ini perlembagaan itu ada di situ untuk kita hayati, untuk kita ikut. Kalau perlu ada perubahan, kita buat perubahan lah. Ini yang saya bagi satu saudara. Yang tak boleh nak diubah, satu. Iaitu apa yang termaktub dalam Al-Quran. Jangan ada sesiapa cuba untuk merubahnya. Lain itu saudara, mengikut semasa. Kita ikut keadaan semasa, bagaimana keadaannya, ini gitu, itu begini dan sebagainya. Saya harap, saya minta teman-teman, sentiasalah berlapang dada. Jangan kita terpengaruh dan terperangkap dengan adunan, acuan politik. Sikit-sikit politik, sikit-sikit politik. Dan negara kita ni, daripada sejak UMNO Barisan Nasional tewas, pilihan raya ke-14, sampai hari ini, saya dah hampir 9 tahun.
Rakyatnya tak habis cerita politik. Sedangkan kehidupan rakyat tidak disantuni. Barang terus mahal. Yang untung, yang ketahui besar, kartel. Orang yang mengimport, orang yang terlibat dalam membawa masuk barangan dan sebagainya, mereka untung. Bila keadaan dalam keadaan politik yang tidak stabil, mereka akan berandaian, membuat alasan. Keadaan politik tak stabil, ekonomi merosot, barang kena naik lagi. Mereka mengaut untung. Kita rakyat ni, apakah kita mau mengizinkan perkara ini berterusan? Sudah sampai masanya kita menutupkan. Saudara, apa benda ni? Tulis nama hamba, tapi sebut orang babi. Kau ni apa benda ni? Aduhai, bulan puasa, saudara. Bulan yang mulia, saudara. Malam lepas nurul Quran, saudara. Mengatakan orang babi, amdap dan sebagainya. Apa benda ni? Anda ni apa? Anda ni manusia ke apa? Saya hairan lah. Sebab kadang-kadang ni mereka ikut hati dan perasaan. Dan saya yakin itu anak-anak muda. Orang muda begitulah keadaannya. Mereka merasakan mereka lebih bijak daripada orang lain. Kononnya keluar universiti. Kadang-kadang mungkin tak belajar universiti pun. Nak tunjuk bahawa aku anak muda, aku berhak melakukan segala-galanya. Saudara, inilah negara kita ni sekarang ni, saudara, perlu diperbaiki. Saya mengharapkan dalam bulan baik, bulan yang sebelum mulia ini, kita sentiasalah berbaik sangka. Janganlah orang nak kata apa pun katalah, saudara. Saya kadang-kadang bila tengok kenyataan-kenyataan yang dilontarkan, saya amat bersimpati terhadap pimpinan negara. Saya nak bagi tahu sekali lagi pada saudara, apa yang dialami oleh pimpinan negara hari ini yang mengaduni kerajaan perpaduan ini, mereka mewarisi hutang 1.5 triliun. Dan kita harap agar SPRM, pihak penguasa dapat melakukan tindakan mereka yang melibatkan ataupun menjebak negara dalam suasana yang sebegini, mereka harus bertanggungjawab. Dan mana pimpinan yang ada hari ini, santunilah negara kita ini. Jangan kita menolak segala kebenaran dan hanya bercakap untuk mendengar kata hati. Ingat saudara pesan saya sebagai insan yang terlalu kerdil di dunia ini. Ingat pesanan saya, ikut kata pasti binasa. Ikut rasa pasti binasa. Ikut hati, kita akan mati, saudara. Jumpa lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey tuan-tuan, komen saya lah. Sebelum tu kita tengok kenapa Dr. Mahathir ni nak saman Anwar ni. Dr. Mahathir merujuk kepada kenyataan Anwar dalam ucapan dasar pada Kongres Nasional Khas PKR Shah Alam 18 Mac lalu. Bagaimanapun Anwar tidak menyebut nama Mahathir, tetapi merujuk tempoh pemerintahan yang berkata ada orang sekarang setelah 22 tahun campur 22 bulan jadi berkuasa, sekarang mengeluh. Melayu hilang segala-galanya. Hilang harta, hilang saham, bagaimana saja hilang kalau kamu bolot untuk keluarga dan anak-anak kamu. Sekarang bila hilang kuasa, bicara soal rakyat. Jangan perbodohkan rakyat. Rakyat harus bangkit mempertahankan hak mereka. Kumpulkan tonton Tan Sri. Token besar berapa kerat orang yang sekarang berencana untuk mengugat dan menggunakan sentimen kaum, mengajak orang-orang Melayu membenci pada kaum lain dan menyatakan kuasa hilang. Dakwa Anwar pada masa lalu. Inilah punca Dr. Mahathir Tun M ni nak saman Anwar. Tapi saya rasa semua orang tahu masa Mahathir berkuasa dulu, anak-anak dia memang kaya. Semualah mustahil lah. Dia tak pernah lakukan apa-apa kan. Okey, kita tunggulah pihak kita memberikan bukti. Takkan satu pun tak ada Mahathir buat silap. Kita tunggulah bukti yang akan bagi nanti kepada mahkamah. Okay, tuan-tuan, kita jumpa lagi. Boleh support seorang lebih dekat yang tuan. Assalamualaikum.